Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar program diploma pada sesi pengajian 2021 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nama saya Nur Fazita Hanim binti Muhammad Fazil. Saya pegawai kewangan di Unit Kewangan Pelajar Jabatan Bendahari. Pada hari ini saya akan sampaikan sedikit taklimat kewangan di bawah slot Minggu Orientasi bagi pelajar baru program diploma bagi ambilan 2021. Okey. Bagi urusan kewangan bagi semua pelajar di USI, kami di Unit Kewangan Pelajar bertanggungjawab menguruskan proses cas yuran kepada pelajar, menguruskan kutipan yuran dan pemantauan hutang, menguruskan penerimaan dan pembayaran pinjaman beasiswa pendidikan. Perlu diingatkan, kami hanya menguruskan proses penerimaan dan pembayaran, tetapi bagi urusan permohonan beasiswa atau pinjaman, pelajar perlu uruskan sendiri. Kami juga menguruskan caruman pelayan etika takaful berkelompok kepada pelajar. Bermaksud semua pelajar yang mendaftar di USI akan dicarum insurans dengan panel insurans yang dilantik oleh USI. Okey, ini adalah lokasi Jabatan Bendahari. Kami di Unit Kewangan Pelajar, terutama di Unit Kewangan Pelajar, kami terletak di Kompleks Akademik pada Blok C, ground floor level. Kompleks akademik adalah kompleks baru. Okey, seterusnya kita pergi kepada kadar yuran pengajian program diploma. Untuk makluman, bagi program diploma terdapat dua kadar, iaitu kadar bagi program muzik dan selain muzik. Program muzik ini dilaksanakan dalam 7 semester, jadi jumlah keseluruhan yuran adalah RM10,793,93 dan 85 sen. Bagi program selain muzik, jumlah yuran sepanjang pengajian adalah RM9,636,30 sen. Untuk makluman, yuran pengajian adalah tetap untuk sepanjang pengajian, walau bagaimanapun bagi asrama adalah bergantung kepada semester yang pelajar menginap. Jadi yuran akan berkurang mengikut jika tempoh penginapan berkurang. Okey, ini adalah kadar yuran detail dalam tempoh pengajian. Bagi yuran pelajar program diploma, terdapat yuran tidak berulang dan yuran berulang. Yuran tidak berulang ni adalah yuran yang dikenakan pada semester pertama sahaja. Tetapi yuran berulang ni adalah yuran pada setiap semester. Jadi perbezaan yuran pada semester pertama dengan semester kedua adalah dalam 600 disebabkan yuran tidak berulang. Okey. Tadi saya dah jelaskan berkenaan yuran. Seterusnya kita pergi kepada pembukaan akaun bank Islam. Untuk makluman, semua pelajar program, semua pelajar USI wajib mempunyai akaun bank Islam, dan dan pelajar perlu mengaktifkan kad matrik sebagai kad unit debit. Tujuan utama kita mewajibkan semua pelajar untuk mempunyai akaun bank Islam adalah disebabkan bagi proses pembayaran yuran. Untuk makluman, USI sedang bergerak ke arah cashless campus, di mana kita tidak akan menerima sebarang bayaran secara tunai. Semua bayaran adalah secara cashless ataupun tanpa tunai. Disebabkan itu, pelajar perlu mempunyai akaun bank Islam dan mengaktifkan kad unit debit sebagai kad debit. Mengaktifkan kad matrik sebagai kad unit debit. Okey, selain pembayaran secara tunai, kaedah-kaedah bayaran yang terdapat di USI adalah seperti di kaunter bank Islam. Jadi bagi pelajar yang tidak mempunyai akaun bank Islam ataupun tidak mengaktifkan kad matrik atau kad unit debit, jadi kalau dia nak buat bayaran secara tunai, dia perlu ke kaunter bank Islam lah. Jadi kalau selain dari cara kaunter bank Islam, pelajar boleh menggunakan ATM, CDM, perbankan internet bank Islam, kad kredit atau kad debit. Kalau kad kredit, kad debit, pelajar perlu datang ke kaunter bendahari. Jadi kita ada terminal untuk terima bayaran secara kredit kad. Portal pembayaran e-payment, iaitu bagi portal USI untuk pembayaran secara online. Kita juga ada cara JomPay. Kita juga ada boleh terima bayaran menggunakan aplikasi Boost, iaitu e-wallet. Okey, ini adalah paparan untuk portal e-payment USI. Jadi selain membuat bayaran yuran atau denda, kat portal ini juga pelajar boleh membuat pembelian buku ataupun mendema dan menyertai seminar-seminar yang dianjurkan oleh fakulti dan universiti. Dan juga boleh membuat sumbangan kepada USI. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah untuk bagi pelajar yang memilih cara berbayaran secara JomPay. Ini adalah maklumat yang perlu diketahui oleh pelajar, iaitu bila kod untuk pembayaran secara JomPay adalah 3112. Ingat, 3112. Dan maklumat yang perlu diisi adalah referen 1 dan referen 2. Referen 1 adalah student ID, manakala referen 2 adalah nombor IC pelajar. Saya pergi kepada prosedur kewangan, tempoh bayaran yuran.
Untuk makluman semua pelajar, bagi pelajar baru, pelajar perlu menjelaskan yuran sebelum atau selewat-lewatnya semasa hari pendaftaran. Okey, jika pelajar telah menjelaskan yuran penuh sebelum hari pendaftaran, jadi tak ada masalah lah untuk semester berikutnya. Bagi pelajar yang buat bayaran secara minimum, baki yuran perlu dijelaskan sebelum tarikh akhir semester berakhir dan sebelum masuk semester baru. Sama juga bagi pelajar semester semasa, dia perlu jelaskan yuran dalam tempoh semester dan pastikan tidak melebihi tarikh pendaftaran semester berikutnya. Seterusnya saya pergi kepada syarat bayaran balik yuran. Ini adalah bagi kes pelajar yang telah yang mendaftar atau belum mendaftar usi dan telah membuat bayaran, kemudiannya memohon untuk menarik diri. Bagi kes satu, pelajar yang menolak tawaran atau tidak mendaftar, bermaksud pelajar yang mendapat tawaran usi lepas tu telah membuat bayaran tetapi tidak datang mendaftar di usi. Jadi pelajar perlu memohon dan kita akan pulangkan keseluruhan yuran yang dijelaskan. Bagi kes kedua, pelajar yang berhenti dalam minggu orientasi, kita akan pulangkan keseluruhan yuran kecuali yuran pendaftaran dan yuran pemeriksaan kesihatan. Manakala bagi pelajar yang memohon untuk menarik diri dalam tempoh tidak lebih dari tempoh 4 minggu, pelajar hanya layak untuk bayaran balik sebanyak 50% daripada yuran yang dikenakan dengan syarat pelajar membayar keseluruhan yuran. Jika pelajar hanya bayar minimum yuran, bermaksud tiada bayaran balik sebab yuran yang perlu dijelaskan bagi pelajar yang mendaftar berhenti dalam tempoh 4 minggu adalah 50%. Jadi tiada bayaran balik bagi yang membayar minimum amount. Bagi pelajar yang berhenti selepas 4 minggu daripada tarikh mendaftar, tiada sebarang bayaran akan dibuat. Okey, seterusnya saya pergi kepada prosedur tangguh pengajian. Okey, dalam tempoh pelajar perlu memohon penangguhan pengajian dalam tempoh 7 minggu dari tarikh mendaftar. Bermaksud jika pelajar memohon diluluskan mendaftar dalam tempoh 7 minggu, bermaksud yuran semester tersebut akan dikecualikan, ataupun jika pelajar telah membuat bayaran, kita akan bawa yuran tersebut kepada semester hadapan. Bagi kes pelajar yang memohon penangguhan selepas 7 minggu, bermaksud yuran tersebut pelajar perlu jelaskan, kecuali kalau pelajar menangguh disebabkan masalah kesihatan dan masalah kesihatan itu telah diluluskan oleh bahagian akademik atau IPS. Sebab masalah kesihatan pun dia ada kes-kes yang tertentu yang bergantung kepada syarat-syarat di bahagian akademik yang akan menentukan syarat-syarat tersebut. Tempoh tangguh dikira daripada permohonan penangguhan. Bermaksud tempoh 7 minggu dikira dari tarikh permohonan hingga ke tarikh surat dikeluarkan. Prosedur kewangan berikutnya, tindakan terhadap pelajar yang gagal menjelaskan yuran. Ini adalah tindakan-tindakan yang dikenakan kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran. Pelajar akan ditahan keputusan peperiksaan, ditahan daripada mendaftar semester, ditahan transkrip dan sijil, tidak dibenarkan menduduki peperiksaan, tidak dibenarkan menghadiri convocation atau graduasi. Bagi nombor 4 dan 5 tidak diberhentikan dan tidak dibenarkan menduduki peperiksaan ini, kita hanya akan laksanakan kepada pelajar international. Bagi pelajar tempatan, tindakan itu kita tak ambil lagi lah. Kita masih ada budi bicara bagi pelajar tempatan. Okey, ini adalah untuk bagi urusan pengeluaran KWSP. Untuk makluman, selain buat bayaran sendiri, pelajar juga boleh, ibu bapa pelajar boleh mengeluarkan caruman KWSP untuk menjelaskan yuran. Jadi bagi proses pengeluaran, pelajar atau ibu bapa perlu memohon terus kepada KWSP, tetapi pelajar perlu sertakan surat pengesahan pendaftaran yuran. Surat ini perlu diambil atau dimohon di Jabatan Bendahari, dan kita akan sediakan selepas permohonan pelajar dan perlu dilampirkan bersama permohonan pelajar ke KWSP. Syarat untuk penganugerahan ijazah, untuk makluman, untuk pelajar boleh bergraduat atau berconvocation, pelajar perlu menjelaskan semua yuran pengajian, yuran graduan atau denda dan saman. Sebab seperti yang saya maklumkan tadi, tindakan yang dikenakan kepada pelajar yang berhutang, dia tak boleh bergraduasi atau ditahan transkrip atau scroll. Yuran graduan. Untuk program diploma, yuran graduan adalah sebanyak 120. Yuran graduan ini perlu dijelaskan oleh pelajar sebelum convocation. Yuran ini perlu dijelaskan sama ada pelajar datang atau tidak minggu datang atau tidak pada majlis convocation. Yuran ini perlu dijelaskan. Okey, penyata kewangan pelajar.
sepanjang pengajian, pelajar boleh mengakses maklumat tentang yuran atau bayaran yang telah dibuat oleh pelajar di penyata kewangan pelajar, di mana penyata ini boleh diakses di MyUC Portal. Okey. Di MyUC Portal, pelajar boleh pergi kepada menu Finance, dan pada bahagian Finance, pelajar boleh klik pada butang yang tertera Generate Report. Di situ sistem portal tersebut akan paparkan maklumat penyata kewangan. Penyata ini boleh pelajar, sebab dalam bentuk PDF, pelajar boleh simpan, dan boleh gunakan juga penyata ini sebagai bukti bayaran, sebab dalam penyata ini terkandung jumlah yuran yang kita cas kepada pelajar setiap semester, dan juga maklumat bayaran yang dibuat oleh pelajar. Selain itu, dalam penyata ini juga dinyatakan jika ada pelajar ada mempunyai denda, dan juga kaedah bayaran juga dinyatakan. Okay, di portal pelajar, selain pelajar boleh akses penyata kewangan, jika ada sebarang bayaran yang dibuat oleh UC kepada pelajar, pelajar boleh semak bayaran tersebut, apakah bayaran-bayaran yang dibuat tersebut di menu payment. Okey. Kalau ikutkan taklimat saya sampai di sini saja. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, boleh emailkan kepada ukpk@bendahari.uc.edu.my ataupun hubungi kita di talian 7760 ataupun 7744. Sebarang pertanyaan, saya minta jika ada sebarang pertanyaan yang di-emailkan, sila nyatakan nombor matrik supaya memudahkan pihak kami untuk membuat semakan. Sebab sebarang kita tak boleh buat pertanyaan umum tanpa, kita tak boleh menjawab secara umum sebab kita perlu semak akaun pelajar. Okey, selain itu, maklumat-maklumat yang berkaitan kewangan boleh didapati di laman web Jabatan Bendahari dan juga Facebook Jabatan Bendahari. Jangan lupa untuk like Facebook Jabatan Bendahari. Okey, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.